mula dari awal. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, kita mula dari awal lagi. Jadi untuk semua yang bersama kita pada petang ini, saya memohon maaf sekali lagi di atas masalah teknikal yang kita alami sebentar tadi. Mohon maaf ya. Okey, jadi saya teruskan untuk sesi taklimat pada petang ini. Jadi secara amnya kita akan terangkanlah semua yang kita perlu tahu untuk pertandingan RAC peringkat kebangsaan nanti. Okey, jadi yang paling pertama adalah siapa yang boleh join untuk peringkat kebangsaan. Okey, jadi untuk makluman semua, peringkat kebangsaan kita menjemput pasukan-pasukan top 5. Okey, pasukan top 5 dari setiap negeri untuk bersama-sama di peringkat kebangsaan. Dan di sini saya ingin mengingatkan ya sekali lagi kepada semua pasukan supaya mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa. Okey, kebenaran daripada ibu bapa, dan untuk pasukan yang mewakili sekolah, anda perlu mendapat kebenaran daripada pengetua dan guru besar masing-masing. Okey, jadi untuk pasukan yang mewakili sekolah, anda perlu diiringi oleh seorang guru pembimbing lah. Dan untuk private teams, anda boleh diiringi oleh ibu bapa ataupun trainer. Okey. Dan seterusnya, soalan yang saya terima dari banyak pasukan. Setiap pasukan ada 2 ahli. Sekiranya salah seorang ahli tidak dapat hadir, boleh tak ahli yang seorang lagi teruskan? Okey, jawapannya ialah boleh. Okey, boleh. Tapi di sini saya ingin ingatkan kepada semua bahawa pertukaran peserta adalah tidak dibenarkan sama sekali. Tidak boleh tukar peserta. Okey? Jadi untuk tahun ini kita sangat gembira lah, sangat teruja. Banyak 277 pasukan akan bertanding nanti di Nilai University. Okey, tadi saya teruskan seterusnya. Okey, pertandingan akan diadakan selama 2 hari. Pada hari pertama, 26 September, kita akan adakan untuk Riro Junior dan Riro Micro. Di sebelah pagi adalah untuk kategori sekolah menengah. Okey, kategori sekolah menengah. Anda perlu hadir di Dewan Pertandingan pada pukul 8.30 untuk urusan pendaftaran. Okey, dan kita akan mula pada pukul 9. Tepat pukul 9-nya adik-adik semua, jadi pastikan anda telah siap sarapan pagi, anda dah bersedia daftar awal, dan pukul 9 kita akan mulakan dengan taklimat dan diteruskan dengan pertandingan. Okey, pertandingan sebelah pagi akan berakhir lebih kurang jam 11.45 pagi. Okey. Dan selepas anda tamat kategori anda boleh beredarlah dari Dewan Pertandingan. Jadi kira sebelah petang anda dah free. Okey, free. Jadi untuk kategori sekolah sekolah rendah, anda perlu datang untuk urusan pendaftaran pada pukul 1 petang. Jadi pastikan adik-adik semua telah siap makan tengah hari, dah siap solat semua. Okey, jadi datang daftar antara pukul 1 hingga 1.30. Kita akan mulakan dengan taklimat pada 1.30 petang dan diteruskan dengan pertandingan, dan dijangka akan berakhir jam 4.15 petang. Okey? Jadi keputusan untuk top 10 untuk kategori Riro Junior dan Riro Micro dijangka kita cubalah sedaya upaya bila pertandingan dah tamat. Okey, urus setia akan segera cek, pastikan keputusan semua betul. Bila dah confirm, dah finalize, kita akan release result. Kita akan announce dalam national level telegram group lebih kurang pukul 5.30 petang. Okey. Jadi pasukan-pasukan top 10 perlu stay untuk finals pada hari yang kedua. Okey. Jadi pada hari kedua seperti biasa kita mula pendaftaran pukul 8.30 pagi. Jadi untuk hari kedua kita ada pertandingan untuk kategori Pickleboard Open Category. Okey. Dan
juga pada masa yang sama kita ada finals untuk Riro Junior dan Riro Micro untuk kategori sekolah rendah dan menengah. Jadi semua 5 kategori akan berada bersama di dalam Dewan pada hari kedua. Okey, pada hari kedua. Jadi slide talimat saya akan kongsikan dalam grup Telegram nanti. Okey, jadi jangan risau ya. Okey. Jadi sebelah pagi adalah pertandingan untuk Pikabot, Riro Junior dan Riro Micro dan semua akan tamat lebih kurang tengah hari. Lepas tu kita akan berhenti untuk lunch. Okay. Dan prize giving dan closing ceremony akan diadakan di sebelah petang pada hari kedua. Kita akan mula pada pukul 3 petang. Okay, 3 petangnya. Jadi semua pemenang finalis lah, kira finalis untuk Riro Junior, Riro Micro dan juga peserta Pikabot dijemput, berkumpul kembali di Dewan pada pukul 2:30 petang supaya kita semua bersiap sedia untuk mulakan majlis pada pukul 3 petang nanti. Okey. Jadi saya nampak tadi ada satu soalan daripada Cikgu Izalia, what time finish on second day? Jadi on second day kita akan habis lebih kurang 4:30 petang. Okay? Jadi yang ni juga soalan yang saya sering terima. Nombor 1, perlu tak pasukan Pikabot hadir pada hari pertama? Jawapannya tidak perlu. Okay? Anda cuma perlu hadir pada hari yang anda bertanding. Okay, jadi untuk pasukan Pikabot, anda cuma perlu hadir pada 27 September. Okay, 27 September. Dan juga untuk pasukan-pasukan Riro Junior dan Riro Micro, anda cuma perlu hadir sebelah pagi atau sebelah petang mengikut kategori. Saya ulangnya, sekolah menengah di sesi pagi dan sekolah rendah di sesi petang. Okay? Dan medal untuk state level kita akan edahkan lepas anda siap bertanding. Okay, jadi kita tak mau bagi semasa registration sebab takut pelajar nanti dia distracted kan. Jadi awal pagi bila mereka register, kita bagi mereka terus masuk Dewan dulu. Okay, terus masuk Dewan, bagi mereka bertanding. Bila dah habis bertanding, masa mereka keluar baru bagi medal dan bolehlah kita ambil gambar bersama. Okay? Dan seterusnya ada juga soalan tentang prize giving ceremony. Jadi prize giving ceremony untuk national level. Okay? Jadi semua peserta dialu-alukan untuk join bersama lah ya. Tapi tidak diwajibkan. Okay, tidak diwajibkan. Okay, seterusnya. Okay, di mana bertanding? Okay, kita akan bertanding di Nilai University. Okay, kita akan menggunakan Dewan President Hall. Okay, President Hall di Nilai University. Jadi nanti saya akan share Google Map link dalam Telegram group national level. Jadi pastikan anda dah dalam Telegram group ya. Okay. Dan untuk pasukan bila anda sedang menunggu giliran kan, kita ada meminta izin daripada pihak Nilai University untuk menyediakan 2 bilik sebagai waiting room lah, holding room untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar berehat. Okey. Okey, ya ini adalah gambaran. Okey, ini gambar lama ya, ini gambar RAC 19 yang ni sebelum MCO lah. Yang ni pertandingan RAC peringkat kebangsaan yang terakhir sebelum MCO. Rindu sangat. Jadi dalam 2 minggu lagi nanti kita akan berjumpa balik di Dewan yang indah ni. Okey? Okey, seterusnya soalan tentang accommodation. Di sini saya bagi pihak penganjur memohon maaf lah. Memang kami tidak mampu, mohon maaf banyak-banyak ya, untuk penginapan, pengangkutan, makan minum pasukan perlu ditanggung oleh pasukan masing-masing. Okey? Dan ada juga pasukan yang menanya tentang hostel Nilai University. Saya telah berbincang dengan Nilai University dan saya difahamkan bahawa masa tu tiada kekosongan sebab pelajar mereka belum check out.
Jadi untuk pasukan-pasukan RAC, anda boleh Google search lah. Memang banyak sangat accommodation di area Nilai University. Jadi jangan risau. Okay? Jadi ada hotel, ada budget hotel, ada Airbnb, ada homestay dan sebagainya. Okay? Untuk makanan, untuk makanan, cikgu-cikgu boleh contact, boleh hubungi. Yang ini saya senaraikan canteen operator. Maksudnya mereka ada menjual makanan lah, yang menjual makanan di kantin Nilai University. Jadi cikgu boleh call untuk pre-order dengan mereka dan memandangkan kita punya tentatif tidak macam mana katakan not too packed lah. Contohnya kalau yang datang bertanding di 11 pagi, anda boleh meninggalkan Nilai University dan makan di luar. Okay, sekiranya rasa sesuai lah. Jadi yang ni ikut pasukan masing-masing. Boleh order ataupun boleh makan di kantin Nilai University ataupun boleh makan di luar. Okay, sekiranya ingin order dengan Nilai University kantin operator, cikgu boleh terus hubungi terus ya. Saya telah inform lah kantin operator. Jadi kita ada western food, ada mixed rice, ada Malay noodles dan sebagainya untuk rujukan cikgu-cikgu semua. Okay, ada juga soalan kan, what to wear. Okay, what to wear? Okay, senang. Untuk pelajar bila datang wakil sekolah, bolehlah pakai school uniform ataupun club t-shirt. Okay, dan di sini saya ingin menyarankan semua untuk memakai covered shoes lah. Biar kita berpakaian kemas. Sebab mana tahu nanti yang menang perlu naik pentas untuk dapatkan hadiah. Kita mau nampak kemas kan? Okay, kita ada VIP untuk menyampaikan pingat nanti. Okay, jadi untuk pasukan private team, anda boleh pakai your training center t-shirt ataupun baju kemeja mana-mana lah, asalkan kemas. Okay, kalau boleh pakai seluar panjang ya. Seterusnya, what to bring. Okay, yang ni sangat penting. Jadi cikgu-cikgu, trainer-trainer, ibu bapa, pastikan anda sediakan semua ni untuk pasukan anda. Okay, yang pertama, anda perlu bawa laptop dan jangan lupa bawa adapter ya, sebab masa pertandingan agak panjang, jadi takut bateri laptop tak tahan ke, jadi bawa adapter sekali. Okay, dan kalau boleh make sure laptop fully charged lah. Okay, yang kedua, kita perlu meminta semua pasukan untuk membawa extension cable masing-masing. Okay, kita ada sediakan banyak PowerPoint tapi memang maklumlah tak mungkin kita nak sediakan untuk setiap pasukan. Jadi anda perlu guna extension cable masing-masing. Yang ketiga, sangat penting, anda perlu bawa complete kit. Okay, complete kit maksudnya kabel, buku, track dan semua accessories seperti yang anda terima. Bila anda terima, memang dia datang sekali kan dengan semua. Jadi bawa semua sekali. Okay, boleh. Dan yang keempat ni saya letak optional sebab kalau yang ada boleh bawa spare robot, boleh bawa spare bateri. Memang sangat digalakkan. Okay, sangat digalakkan. Tapi sekiranya tak ada, jangan risaulah. Kalau tak ada, just pastikan robot anda berfungsi, working dan fully charged lah. Okay, jadi untuk makluman semua juga, semasa pertandingan berlangsung, semua kaki tangan fully occupied, jadi kita memang tak boleh nak bagi technical support lah. Kalau datang pada hari pertandingan baru kata saya punya ultrasonic tak berfungsi ke apa tak berfungsi ke, saya mohon maaf dulu lah. Memang kita tak dapat nak membantu pada hari pertandingan, memang sudah fully maxed out. Okay, kita punya kaki tangan akan sepenuhnya untuk menguruskan perjalanan pertandingan. Okay, dan yang paling akhir sekali, yang ini juga peringatan kepada team manager, pastikan ahli-ahli pasukan telah makan sarapan pagi ke ataupun lunch sebelum daftar.
Okey, dan pertandingan berlangsung agak lama, 2 hingga 2.5 jam. Jadi sila sediakan air minuman dan air minuman sila bawa air kosong lah, just drinking water dalam botol. Dan snacks yang senang nak makan, contohnya biskut ataupun gardenia bread. Okey, jangan bawa pula nasi lemak macam nak pergi camping ya. Kita kena jaga keadaan dewan dan juga meja untuk pasukan memang terhadlah ke ruangan dia. Jadi ini peringatan untuk semua lah ya. Okey. Dan sebelum saya teruskan, izinkan saya sedikit masa untuk check dalam live comment. Okey. Atau tak apa, saya minta rakan sekerja saya untuk tengok live comment ya. Nanti kalau ada apa-apa soalan, kita keluarkan untuk jawab di akhir taklimat nanti ya. Okey, jadi kepada cikgu-cikgu semua, sekiranya ada soalan, boleh tinggalkan soalan dalam chat. Okey, dalam chat saya akan jawab kemudian. Okey, seterusnya competition format. Okey, competition format. Okey, seperti biasa untuk RAC kita menggunakan live coding challenge. Apa maksud live coding challenge? Maksudnya pasukan-pasukan bersedia berlatih di sekolah, di rumah, dah kuasai semua yang mereka perlu tahu, boleh buat, dan bila mereka datang ke dewan pertandingan nanti, kita akan bagikan tugasan live on the spot. Tugasan yang baru, yang mereka tak pernah buat. Okey, jadi tugasan ini memang top secret, tak ada sesiapa yang tahu, cuma pihak penganjur. Okey, jadi kita akan bagi tugasan pada hari pertandingan. Pasukan perlu program robot mengikut kategori masing-masing menggunakan software lah yang disarankan. Contohnya untuk Riro Micro perlu guna MakeCode Editor. Kalau kategori Riro Junior guna Riro Planner, dan kalau join kategori Pikabot perlu program dengan menggunakan Arduino IDE. Okey? Dan seterusnya. Okey. Jadi cikgu-cikgu nampak lain tak? Mapa tiba-tiba putih semua, lain daripada yang sebelum ni, biru, ada design. Okey. Jadi di sini saya sengaja masukkan yang ini adalah arahan yang kita akan bagi kepada peserta nanti. Jadi untuk peserta sekolah rendah, saya mohon cikgu-cikgu untuk go through lah untuk pelajar, sebab terangkanlah kepada mereka supaya mereka faham perjalanan pertandingan nanti. Okey? Okey, jadi kita mula dari awal ya. Untuk pertandingan RAC ni, untuk semua kategori, kita ada sediakan 5 tugasan. Okey, ada 5 tugasan. Okey, yang ini untuk preliminary rounds untuk Riro Junior, Riro Micro dan juga Pikabot ya. Ada 5 tugasan 1, 2, 3, 4, 5, dan seperti biasa kita mula dengan yang paling mudah, paling simple untuk tugasan 1. Yang ini saya buat, saya rasa 100% semua pasukan boleh buat tugasan 1. Tujuan dia untuk membina keyakinan. Okey? Tugasan kedua susah sedikit. Tugasan ketiga lagi susah sikit. Okey, boleh tahulah maksud dia ya. Sampai 4, 5 tu yang paling mencabar. Okey. Dan nombor 2, sekiranya pasukan dah cuba buat, contohnya dia buat tugasan 2, dia cuba buat tak dapat. Dia stuck kat situ. Okey, jadi pasukan boleh pilih, okey, boleh macam mana kata, boleh berbincang sesama ahli, dan sekiranya perlu mereka boleh skip. Okey, maksudnya dia kata, confirm tugasan 2 saya tak boleh buat. Tapi bila saya tengok tugasan 3 saya boleh buat, saya nak cuba. Okey, jadi pasukan dibenarkan untuk skip 1 tugasan. Okey, tapi peringatannya, lepas peserta pasukan skip 1 tugasan, dia tidak boleh patah balik untuk buat semula.
maksudnya dia terus hilanglah markah untuk tugasan tersebut. Okey? Jadi di sini saya ingin nasihatkanlah kepada semua pasukan, sekiranya boleh cuba untuk buat semua tugasan. Hanya skip as last resort. Kalau memang betul-betul tak boleh buat, baru skip. Kalau tak, rugi. Okey, rugi, hilang markah. Okey. Seterusnya, pasukan ada unlimited test run and attempts. Dia boleh cuba berulang kali sehingga berjaya. Okey. Dan peringatan, kedua-dua ahli perlu beratur bersama sekali dengan robot semasa menunggu giliran. Okey. Jadi format dia maksudnya dia buat program di meja masing-masing. Bila dah siap, dia upload program ke robot. Lepas tu bawa robot masuk barisan queue, dan bila dah sampai giliran, mereka akan tunjukkan hasil mereka, tunjukkan robot melaksanakan tugasan kepada juri. Okey? Jadi untuk setiap 10 pasukan, kita ada 1 juri. Okey, begitulah ratio dia. Okey? Okey, yang seterusnya, apabila peserta sampai ke meja juri, pertama mereka perlu inform the judge lah, sama ada mereka nak menjalankan test run ataupun attempt. Okey, apa beza test run dan attempt? Okey, sini saya jelaskan ya. Okey, nombor 1. Test run maksudnya dia membuat uji lari. Dia testing je, tengok dia punya programming berjaya ke atau tidak. Jadi sekiranya peserta memberitahu juri bahawa dia hanya menjalankan uji lari, test run, judges akan memberi masa sehingga 2 minit. Okey, 2 minit, dan judge tidak akan tengok. Okey, you buat apa, you nak cuba apa, cubalah. Judges tak akan tengok dan tak akan memberi markah. Kalau bila dia masa buat test run tu, tiba-tiba jadi, markah tak akan diberi. Dia perlu beratur semula untuk membuat percubaan. Okey, sekiranya pasukan datang dan beritahu judge, saya nak buat percubaan, saya nak buat attempt. Dalam ini, judge akan tengok betul-betul, tengok robot menjalankan tugasan. Okey, dan setiap kali percubaan cuma 1 kali je lah. Jadi maksudnya kalau dia buat tak jadi, dia tak boleh retry. Dia kena balik, kena edit dia punya coding, kena betulkan dan perlu berbaris semula. Okey? Dan yang paling akhir sekali, the judge's decision is final. Okey, keputusan hakim adalah muktamad. Jadi di sini saya ingin sarankanlah kepada semua pasukan. Okey, semua pasukan datang jauh-jauh untuk bertanding. Semua nak menang. Tapi yang penting bila kita bertanding memang ada yang menang, ada yang tidak menang. Betul tak? Okey, jadi di sini saya ingin sarankanlah kepada semua team manager, kepada semua pasukan, bila kita datang bertanding, kita dengan sportsmanship lah. Okey, kita semua datang, kita cuba sedaya upaya. Pihak penganjur, juri-juri akan buat yang terbaik supaya semua adil, fair, saksama. Untuk RSC, kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu semua pasukan untuk berjaya. Okey, kita mahu mereka enjoy the process. Kita mahu semua pasukan buat yang terbaik, dan yang terbaik akan jadi pemenang lah. Okey, jadi saya harap nanti tak ada yang gaduh-gaduh ya. Kita hormat keputusan hakim nanti. Okey? Okey, jadi yang seterusnya. Okey, jadi yang ini adalah judging procedure dia lah ya. Yang ni, yang tadi 2 slide untuk arahan untuk peserta. Slide yang ketiga ni untuk judge lah, untuk juri. Okey, jadi yang ni saya akan bagi briefing lah kepada juri nanti. Bila peserta datang ke meja juri, okey, yang inilah step-step yang akan diikuti oleh juri untuk menjalankan penjurian. Okey, jadi slide ini saya akan share dalam Telegram group sebentar lagi ya. Okey, dan yang ni saya juga ada nampak ada soalan ya tentang bagaimana kita nak menentukan pemenang. Jadi yang pertama, paling obvious lah,
Team dengan skor yang paling tinggi, pemenang lah. Okay, so the first one is higher score. Tapi dalam keadaan bila semua skor, ada skor, higher score yang sama kan. Contohnya dapat 99. Satu lagi 99. Okay, kalau dua-dua dapat 99, kita akan tengok kriteria yang kedua, iaitu jumlah percubaan. Okay, jumlah percubaan. Jadi maksudnya kalau dia guna 5 task, dia cuma 5 percubaan. Maksudnya dia setiap kali percubaan dia terus lepas. Jadi dia menanglah compared to pasukan satu lagi yang cuba berulang kali. Okay? Dan yang ketiga, sekiranya number of times pun sama, bagaimana? Okay, kalau sama juga kita akan tengok dia punya recorded time. Recorded time ni bukan masa robot menjalankan tugasannya. Masa yang dicatat adalah masa dia berjaya melepas tugasan tersebut. Contohnya, tim 1 siap tugasan 5, tugasan yang paling susah, paling susah, the last one. Dia dah berjaya pada pukul 11 pagi. Contohnya, 11 pagi. Dan tim B selesai pada pukul 11.15 pagi. Okey, jadi dalam keadaan begini, pasukan yang selesai awal akan dikira pemenang. Okey? Ya. Okey, dan seterusnya, yang ini adalah game view ya. Game view untuk pertandingan. Untuk Riro Junior, kita akan menggunakan kotak. Okay, sama seperti RAC 19. Okay, ada 9 kotak dan di sini saya ada sediakan PDF. Jadi untuk pasukan yang ingin print, anda boleh download track PDF dia dari resource folder. Nanti saya akan sediakan link juga dalam Telegram group. Anda boleh print di mana-mana kedai guna banner material. Okay? Ukuran dia juga ada dimasukkan sekali. Untuk kategori Riro Junior dan Riro Micro, kita akan menggunakan Cytron Reconfigurable Track. Jadi, track pada hari pertandingan akan disediakan oleh penganjur. Jadi peserta tidak diwajibkanlah untuk beli ataupun untuk membawa reconfigurable track. Penganjur akan sediakan. Tapi sekiranya pasukan ingin berlatih menggunakan reconfigurable track, anda boleh belilah secara online. Jadi yang ini adalah optional ya, tidak diwajibkan. Jadi saya rasa ini je slide saya untuk hari ini. Okey, jadi saya stop sharing dulu. Okey, dan saya teruskan dengan menjawab soalan-soalan yang ada ini ya. Okey, jadi okey, saya nampak okey, dah keluarkan soalan untuk saya jawab. Okey, jadi Cikgu Anne Clara, tak pasti cikgu ataupun peserta, tapi untuk Pikabot cuma perlu hadir pada 27 September. Ya, betul. Okay, next question. Yes, you can wear school uniform or club t-shirt, ya. Okay. Next question. Cikgu Anne Clara juga tanya, how about the certificate and all? Okay, untuk makluman semua, sijil akan diedarkan akhir bulan Oktober sekiranya sempat, atau sebab kita hanya boleh release certificate selepas mendapat macam mana kata surat, surat daripada BSKK. Untuk makluman semua, pihak penganjur akan menyediakan laporan, menghantar laporan kepada KPM selepas pertandingan peringkat negeri, dan selepas kita menerima surat pengiktirafan sijil, kita akan issue sijil untuk semua. Jadi seperti tahun-tahun lepas, anda boleh download lah jadi sijil secara e-cert. Okay, cikgu, okay. Does that place have a power plug? Some of our laptop have a problem with their batteries.
kita ada sediakan PowerPoint, ada power plug tapi limited lah. Jadi semua pasukan perlu membawa extension cable masing-masing. Okey. Dan sekiranya boleh bawa laptop yang ada bateri. Tapi kalau sekiranya tak ada, jangan risau. Okey, kita ada sediakan power plug. Okey. Di situ ada wifi tapi bila banyak pasukan rasa memang tak boleh rely on wifi. Okey. Jadi okey, sini saya ingin terangkan ya. Untuk Riro Junior, anda perlu install Riro Planner siap-siap. Jadi tidak perlu wifi. Untuk kategori Picaboard, anda perlu guna Arduino IDE. Juga install software siap-siap, tak perlu guna wifi. Untuk kategori Riro Micro, okey, anda boleh buka, ada dua option. Satu, anda install offline app. Okey, satu, pasukan boleh install offline app. Yang kedua, anda boleh buka MacCode Editor. Lepas tu, walaupun tak ada internet, anda masih boleh guna balik. Okey, as long as anda tak clear cache. Dan satu lagi, sekiranya pasukan membawa telefon bimbit untuk hotspot ke, untuk apa, boleh bawa tapi perlu simpan dalam beg. Okey. Semua pasukan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan telefon bimbit. Okey, tidak boleh keluarkan telefon bimbit. Kita tidak benarkan pasukan untuk berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun dengan guru ataupun trainer semasa pertandingan sedang berlangsung. Okey, harap maklum. Okey, jadi wifi not provided. Okey, jadi soalan Cikgu Devendran, tadi saya sudah jawab di akhir taklimat. Track yang digunakan untuk pertandingan adalah reconfigurable track untuk kategori Picaboard dan Riro Micro dan kotak 3x3 untuk Riro Junior. Track untuk pertandingan akan disediakan oleh pihak penganjur. Jadi peserta tidak diwajibkan untuk beli. Tapi macam mana kata, kalau nak beli boleh. Kalau tak beli boleh praktis, boleh latih gunakan track yang disediakan bersama dengan kit. Okay. Cikgu tanya, do we need to show our coding if the robot success to do the task? Jawapannya tidak perlu. Okay. Pada hari pertandingan, juri hanya akan menilai robot melaksanakan tugasan. Okey, jadi anda hanya download ataupun upload program ke robot, bawa ke robot ke meja juri dan juri akan menilai performance robot tersebut. Kita tidak sempatlah nak check coding satu-satu. Okey? Cikgu Nur Nadia, can we use tablet as computer? Okey, sekiranya tiada option lain, kita tidak menghalang. Maksudnya cikgu boleh menyediakan tablet untuk peserta untuk buat coding, tetapi pada pandangan saya lah memang kurang stable dan mungkin disadvantage lah untuk pasukan sebab screen size kecil semua kan. Tapi tiada halangan daripada pihak penganjur. Okey? Cikgu Liu, peserta tidak boleh jalankan test run di meja masing-masing. Cikgu Liu, boleh. Sebenarnya kita sangat menggalakkan peserta untuk buat test run di tempat masing-masing. Okey. Dan hanya bila dia dah sure, dah confident robot telah berjaya menjalankan tugasan, baru masuk barisan untuk menjimatkan masa. Dan satu lagi, supaya percubaan bilangan attempt dia keep it to a minimum sebab that can be the tiebreaker at the end. Jadi yang inilah saya ingin menyarankanlah kepada semua pasukan, sekiranya boleh, baca kehendak soalan, baca betul-betul, fahamkan kehendak soalan, buat coding, pastikan anda memenuhi semua syarat dan kita tengok robot melaksanakan tugasan, pastikan dia dapat buat semua, dah okey, baru pergi ke
meja juri untuk tunjuk kepada juri. Okey? Dan satu lagi, sekiranya anda pergi ke meja juri kan, tadi saya dah terangkan, anda boleh sama ada buat test run ataupun buat percubaan. Sekiranya anda pergi untuk buat test run, anda boleh bawa laptop bersamalah. Sebab kadang-kadang kita cuma nak adjust nilai tu kan. Jadi kita kena test run, jadi anda boleh ubah nilai dan macam mana kata, maximize lah your 2 minutes untuk test run. Ada 2 minit kan, anda boleh buat dan cuba di meja juri. Okey? Cikgu Lim Ai Teng, peserta perlu susun track sendirikah atau pihak penganjur akan susun siap sedia di meja? Pihak penganjur akan siapkan track. Okey? Jadi peserta tidak perlu susun track. Berapakah pemenang bagi setiap kategori? Okey. Untuk RAC tahun ini, peringkat kebangsaan, kita akan bagi medal kepada top 10. Okey, jadi ada 10 pasukan terbaik bagi setiap kategori. Dan kita ada menyediakan trofi untuk pasukan Johan, Nat Johan dan tempat ketiga. Okey. Tetapi untuk sijil, untuk markah PAJSK seperti biasa, BSKK ataupun JPN hanya mengiktiraf top 5 ya. Top 5 akan mendapat markah pencapaian untuk PAJSK, tetapi pihak penganjur memberi medal sehingga top 10. Okey, soalan seterusnya daripada Cikgu Nur Sakina. Adakah guru dan ibu bapa boleh masuk ke dalam dewan untuk tonton? Okey. Di gelanggang pertandingan hanya untuk peserta dan penganjur. Okey, jadi technical team, juri dan peserta akan masuk ke dewan pertandingan. Guru dan ibu bapa perlu tunggu di luar kawasan pertandingan. Tapi yang best yang saya nak share, di Nilai Universiti mereka ada balcony lah. Kalau saya sekiranya betul lah ingatan saya, dulu untuk RAC 19 kita buat di Nilai Universiti juga. Jadi ibu bapa dan guru mereka naik ke balcony. Jadi dia boleh tonton dari jarak jauh. Okey. Tapi kita tidak benarkan komunikasi sama sekali ya. Jadi ibu bapa, guru-guru, kalau ada apa-apa pesanan, pesan siap-siap sebelum peserta masuk gelanggang pertandingan. Then the next time you communicate adalah bila mereka selesai, mereka keluar dari dewan. Okay, soalan seterusnya. Are the task given in paper form? Yes. Okay, kita akan print dan bagi handout. Kita buat macam handout lah dalam bentuk kertas, betul. Soalan seterusnya daripada Cikgu Solihin. Adakah peserta Riro Junior Sekolah Rendah dibenarkan datang pada sebelah petang kerana kategori tersebut bermula sebelah petang? Ya betul Cikgu, ya betul. Okey, jadi untuk kategori sekolah rendah, Riro Junior dan Riro Micro, anda hanya perlu berada di Dewan Pertandingan pada pukul 1 untuk urusan pendaftaran. Jadi pastikan pasukan telah siap makan tengah hari, lepas tu datang untuk daftar. Sebelah pagi tidak perlu datangnya, sebab pagi untuk kategori sekolah menengah. Okay, Cik Sarah Ho. Can we refer to booklet during the competition? Yes. Okay, jadi apa yang dibenarkan hanyalah buku Quick Start Guide yang datang sekali dengan kit. Okay, buku Picabot, Riro Junior dengan Riro Micro. Buku yang datang sekali dengan kit je, nota-nota, extra notes tu tidak dibenarkan. Cikgu Rizal Zakaria, boleh guna resource dari website RAC untuk buat coding? Tidak boleh. Okay. Boleh guna resource untuk training, tetapi pada hari pertandingan, pelajar, peserta perlu buat coding sendiri. Okay, the most kita cuma allow buku Quick Start Guide. Okay, that's all. Okay, tugasan. Is the tasks written in English or Malay? Okay, bonus untuk semua. Tugasan dalam
BI dan dalam English dan Malay. Kita dui bahasa. Okay, dui bahasa. Cikgu-cikgu boleh rujuk contoh soalan RAC 19. Saya ada share dalam resource folder. Jadi untuk tahun ini juga kita akan masukkan sekali lah dalam BM dan BI. Do we finish all the tasks before calling the judges or will be judged subtask? You have to show the task to the judge one by one. Okay, maksudnya anda perlu tunjukkan, bila dah siap tugasan satu, perlu tunjukkan kepada juri sebelum anda boleh ke tugasan yang kedua. Okay, one by one. Cikgu Siti Sunata, ada tak ditunjukkan video untuk tugasan? Okay, yang ni saya akan cuba usahakan. Okay, tapi tak janji ya, tak janji. Tugasan akan diberi dalam bentuk written form, ada dalam kertas handout. Jadi, tapi biasanya saya akan sediakan video untuk judges lah, untuk juri. Sekiranya peserta perlu, kalau dah baca dah tak faham, masa pergi test run nanti boleh minta dengan juri lah tunjuk contoh demo video. Okay. Bolehkah kami gunakan buku dalam PDF version e-book? Okay, boleh, tetapi hanya quick start guide ya, hanya buku quick start guide. Cikgu Ching Sok Hong, finish task 1, attempt success, then judge will give task 2. Tidak cikgu, semua tugasan 1 hingga 5 akan diberi sekali. Okay, dia dalam handout. Jadi masa kita beri handout, sebelum kita mulakan pertandingan, dia dah tengok semua tugasan 1 hingga 5. Okay. Cikgu Nuha, adakah semua team members perlu berada untuk percubaan robot? Yes. Okay. Semua ahli pasukan perlu berbaris dan perlu ada bersama. Jadi tidak boleh bagi tugas, tak boleh kata saya buat coding di sini, anda pergi baris dulu. Tak boleh. Dua-dua ahli perlu masuk barisan, perlu berada di depan juri untuk setiap kali percubaan. Can a team prepare 2 laptops and 2 Riro Micro or only 1 laptop and Riro Micro is allowed? Okay, Cikgu Lim. Tadi masa briefing tadi saya ada terangkan, kita menggalakkan, okay, strongly recommend pasukan untuk membawa laptop ataupun robot spare. Okay, boleh bawa spare, tapi semasa pertandingan, setiap pasukan hanya dibenarkan untuk menggunakan 1 laptop, 1 robot pada satu-satu masa. Kita perlu berlaku adil lah untuk semua pasukan. Bukan semua pasukan boleh ada spare laptop, spare robot. Jadi yang spare ni boleh bawa masuk, simpan, tapi tidak boleh digunakan pada masa yang sama. Can we refer to the extra resources? Yang ini saya sudah jawab tadi. Okay, extra resources tak boleh. Cuma booklet dan PDF booklet. Okay. Competition concept just like back to before MCO. Lebih kurang, ya betul. Okay, sama dengan RAC 19. Okay, dah habis ke? Dah habis jawab semua soalan ke? Adakah buat draft di kertas dibenarkan? Maksudnya? Okay. Kami akan bagi tugasan dalam handout, okay, dalam kertas. Jadi anda boleh conteng-conteng, boleh buat planning pada kertas tersebut. Tetapi tidak dibenarkan untuk membawa kertas rujukan draft dari luar. Okay? Ada lagi? For Riro Junior, any parts problem can... No. Okay, I'm sorry ya. I'm sorry. For Riro Junior, for Pikabot, for Riro Micro, we do not have the extra manpower to provide technical support
on that day. Okay, jadi anda perlu pastikan robot anda berfungsi, functional. Kalau ada apa-apa masalah, cepat-cepat dapatkan warranty, dapatkan repair dalam 1-2 minggu ni. Bila datang bertanding, anda perlu pastikan, tanggungjawab setiap pasukan untuk pastikan robot berfungsi. Kita tidak dapat bagi technical support ya on the day. Video hanya akan ditunjukkan apabila murid minta dari juri. Ya, Cikgu Lee. Sekiranya perlu. Semua tugasan kita akan tuliskan dengan sejelas mungkin lah di handout, dan sekiranya perlu pasukan boleh minta daripada juri lah untuk tengok demo video. Tapi kita tidak dapat nak share lah sebab saya rasa RSC 19 saya ada cuba untuk tayangkan menggunakan LCD projector, tetapi pasukan yang duduk yang jauh sikit dari skrin dia tak nampak, jadi akan berlaku tidak adil lah. Jadi sekiranya perlu minta dengan juri. Can we keep all the tasks that are given until we finish all the tasks, or there will be kita akan bagi kertas tugasan. Dalam kertas tugasan ada tugas 1 hingga 5. Anda ada tugasan bersamalah sepanjang pertandingan, tetapi kita akan kutip baliklah kertas sebelum anda keluar daripada dewan. Boleh beli spare part di mana or perlu PM? Untuk robot yang mana satu ya, cikgu sekiranya perlu, cikgu boleh hubungi regional partner kita mengikut negeri. Boleh tanyalah dalam grup RSC nanti sekiranya perlu. Left the left, can we get past year's task? Ni dah masuk national level, tak tahu ke semua task kita ada dalam resource folder? Jadi kepada yang tak tahu lagi, pihak penganjur telah masukkan semua resources untuk training, termasuk soalan-soalan tahun lepas dalam resource folder. Macam mana nak dapat resource folder? Pergi ke official website riro.io RSC 2023, scroll ke bawah sampai kategori yang anda sertai dan klik resources. Anda akan dibawa ke Google folder, dan di situlah anda boleh dapatkan soalan-soalan tahun lepas dan ada resources lah untuk training. Cikgu Nuha tadi untuk Riro Micro. Ya cikgu, untuk Riro Micro hubungi training partner ya. Dah siap, habis. Jadi saya telah cuba sedaya upaya untuk jawab semua soalan yang diketengahkan pada petang ni. Tapi saya pastilah lepas ni mungkin ada lagi soalan lain. Jadi jangan risau ya. Saya akan sharekan the briefing slide dalam Telegram group national level. Mungkin boleh minta rakan saya untuk sharekan Telegram group national level. Jadi cikgu pastikan cikgu dalam group ya, dalam group national level, supaya apa-apa update kita akan umumkan di situ untuk pasukan peringkat kebangsaan. One last question. Can team bring along task paper during queuing for attempt, or they bring the robot on? Ya. Boleh bawa kertas tugasan bersama dengan robot, dan kita juga akan bagi progress card. Card untuk judges tulis lah. I think that's all for today. Jadi cikgu-cikgu jangan risau, sekiranya ada soalan lanjut yang saya tak sempat nak jawab pada petang ni, cikgu boleh tanya, tinggalkan soalan dalam Telegram group, saya akan jawab. Boleh? Bagi respon sikit dalam chat kalau jelas, kalau katakan dan kita jumpa di Nilai University nanti. Ada lagi satu soalan. Tak apa, saya jawab. After test run with judges, can we straight away attempt, or do we need to line up again? Setiap kali giliran hanya untuk buat satu percubaan. Contohnya anda bergilir untuk buat tugasan 1. Kalau dah lepas, anda perlu balik untuk buat tugasan 2 dan berbaris semula. Sekiranya anda buat test run, dah siap test run,
dah sampai 2 minit, judges akan suruh berhenti. Okey, anda tidak boleh sambung terus ke attempt. Okey, anda perlu berbaris semula. Yang ini adalah supaya semua pasukan dapat peluang untuk test run dan membuat attempt supaya semua fair lah to all. Kita nak bagi flow tu sangat fluid. Jadi untuk makluman semua, kita hanya buat one queue. Maksudnya satu baris je. Okay, jadi semua orang perlu masuk the same queue dan kita ada banyak judging table, banyak juri. Jadi bila juri ada, okay, I'm free dah siap. Okay, the next one will masuk untuk penjurian. Okay, boleh? Okay, thanks for the update semua. Okay, thank you. Terima kasih. Okay. Ya, saya sangat excited lah. Dalam 2 minggu lagi boleh jumpa dengan semua cikgu-cikgu. Dah lama kita tak jumpa ya, sebab sejak MCO dah 3-4 tahun. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan ribuan, jutaan terima kasih kepada cikgu-cikgu, ibu bapa dan trainer-trainer yang sentiasa macam kata menyokong usaha kami untuk membawa robotik dan coding ni kepada semua. Saya harap dengan adanya platform RAC ini, lagi ramai pelajar boleh ada peluang untuk belajar robotik dan coding. Dan akhir kata, saya harap RAC 2023 adalah satu pengalaman yang positif untuk semua. Sama ada cikgu ataupun peserta, ibu bapa, saya haraplah semua dapat datang dengan gembira, dapat enjoy the session, dapat belajar bersama dan pulang dengan gembira. Okay? Thank you everyone. Jumpa lagi. Jumpa di nilai. Bye.